Kita sekarang berada di Universiti Sultan Zainal Abidin. Pastinya kita nak cerita sikit berkenaan dengan UNIZA di sini. Ditubuhkan sebagai Kolej Ugama Sultan Zainal Abidin KUZA, kemudian ditukar kepada Universiti Darul Imam Malaysia UDM. Kemudian dinamakan semula kepada Universiti Sultan Zainal Abidin UNIZA pada 13 Mei 2010. Itu antara perjalanan rentetan cerita tubuhnya UNIZA ini. Tapi sekarang kita nak bercakap berkenaan UNIZA di kaca mata warga Malaysia. Bersama dengan Profesor Dr. Fazli Adam, Naib Chancellor Universiti Sultan Zainal Abidin UNIZA sini. Assalamualaikum, Prof. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Prof, mungkin kita mulakan dengan apa antara status terkini UNIZA ni? Terima kasih saudara Syarul. Pertamanya saya mewakili Kementerian Pengajian Tinggi dan juga Universiti Sultan Zainal Abidin ucapkan terima kasih kepada saudara Syarul dan produksi daripada Lensa IPT. Terima kasih juga, Prof. Terima kasih kerana memberi peluang kepada UNIZA lah untuk bersama-sama pada malam ini. Jadi sebenarnya sebagaimana yang disebut tadi, UNIZA sebenarnya telah wujud sudah sekian lama, daripada tahun 1980. Bermula daripada Kolej Agama Sultan Zainal Abidin, dan kemudiannya pada tahun 2006 kita dijenamakan dan dinaik taraf menjadi universiti dengan Universiti Darul Iman, dan berlaku penjenamaan lagi pada tahun 2010 kepada Universiti Sultan Zainal Abidin sehingga kini lah. Jadi kalau mengikut kepada status masa berkaitan dengan UNIZA, kita sebenarnya mempunyai bilangan pelajar yang agak besar, iaitu hampir 13,000 pelajar secara keseluruhannya, dan yang lebih pentingnya dan begitu signifikan ialah saudara Syarul, kita mempunyai hampir 18% daripada keseluruhan pelajar itu adalah dalam kalangan pasca siswaza. Daripada keseluruhan pelajar degree kita ataupun sarjana muda kita. Itu satu angka yang begitu besar, mengambil kira kebanyakan universiti ada mempunyai bilangan pelajar yang agak ramai juga, tapi kita setanding dengan universiti-universiti lain dalam bilangan pasca siswaza. Dan daripada peringkat asasi dan peringkat diploma dan juga di peringkat sarjana muda, dan juga kita juga mempunyai pengajian di peringkat sarjana dan PhD di UNIZA. Dan di samping itu juga sebenarnya kita mempunyai program pengajian yang begitu besar bilangan ataupun tinggi bilangannya, itu sebanyak 135 di peringkat sijil, di peringkat diploma, di peringkat sarjana muda, dan di peringkat lepasan ijazah, dan juga di peringkat postgraduate ataupun pasca siswaza. So setakat ni alhamdulillah bilangan pelajar kami memang agak besar lah, mengambil kira saiz UNIZA yang telah berkembang daripada Kolej Agama dahulu, bermula daripada 1980. Dan untuk UNIZA sekarang ini sebenarnya kita sedang melalui fasa terakhir Pelan Strategik Universiti, itu daripada tahun 2020 hingga 2022. Dan insya-Allah daripada strategi utama yang telah disasarkan dahulu, sebenarnya kita telah memfokuskan kepada 4 perkara utama, iaitu graduan kalis masa hadapan, dan yang keduanya ialah hero community, yang ketiganya penyelidikan berimpak tinggi, dan yang keempatnya ialah untuk UNIZA ini diiktiraf di peringkat global. So daripada situ sebenarnya kita telah mencapai pelbagai kejayaan lah, hasil daripada fokus yang kita sasarkan tadi. Antaranya dalam tempoh 6 bulan ke belakang ini kita telah menerima pelbagai bentuk geran penyelidikan di peringkat nasional dan juga di peringkat antarabangsa. Dan yang terkini, yang paling terbaru adalah kita telah menerima hampir 100,000 US dollar daripada satu institusi, iaitu Asia Pacific Economic Cooperation, kepada salah seorang daripada pendidik kita di UNIZA, dan juga beberapa geran pendidikan lain juga yang telah kita terima. Dan yang paling terkini juga, kita telah membuat satu kerjasama dengan satu universiti tersohor di United Kingdom, iaitu Oxford Center for Islamic Studies di UK. Itu untuk beberapa aktiviti yang akan kita rancangkan bersama dengan pihak OXIS secara singkatannya. So begitulah Syarul, secara ringkasnya tentang keadaan terkini UNIZA. InsyaAllah kita akan
banyak lagi yang akan kita kongsikan nanti. Baik, 42 tahun saya kira lebih kurang daripada KUZA, UDM, kemudian UNIZA semula. Perjalanan yang agak lama. Lagi beberapa tahun untuk mencapai jubli emas. Ya, betul. Jadi apa yang mungkin Prof boleh kongsikan dalam tempoh 5 ke 10 tahun lagi? Apa antara perancangan yang sudah dirangka? Sebagaimana yang disebut tadi, Saudara Syarul, kita di peringkat terakhir ataupun tahun terakhir kepada pelaksanaan Pelan Strategi Universiti. Dan insyaAllah kita dalam proses untuk menggubal pelan strategi yang baru bermula daripada tahun 2023 sehingga 2030 untuk tempoh yang agak panjang, kerana itu merupakan satu perancangan yang ada secara short term ataupun dalam masa terdekat, dan juga ada juga perancangan dalam tempoh sederhana dan juga long term ataupun jangka panjang. Jadi kalau untuk pelan strategi ini yang kami panggil sebagai penjajaran kepada pelan strategi sedia ada kepada pelan strategi yang baru, dan kita telah membuat beberapa proses libat urus dengan beberapa pemegang taruhan. Antaranya kita telah mengadakan bengkel perbincangan yang melibatkan ahli lembaga pengarah universiti, pengurusan tertinggi universiti, ketua-ketua pusat tanggungjawab universiti, para dekan, pengarah-pengarah di pusat-pusat tanggungjawab tersebut, dan juga kita tidak tinggal pemegang taruh yang begitu penting, itu persatuan-persatuan di universiti seperti Persatuan Staf Akademik, Persatuan Staf Profesional dan Pengurusan, Persatuan Staf Sokongan, dan juga kita libatkan pelajar dalam membina pelan strategi kita yang baru ini. Dan insyaAllah ada 7 fokus utama yang menjadi teras kepada pelan strategi baru ini. Itu kalau saya boleh kongsikan, yang pertama ialah pelan strategi yang berasaskan kepada satu alignment ataupun satu penyusunan semula kepada pelan strategi yang asal, dan kita selaraskan dengan hasrat yang menjadi tonggak utama kepada Kementerian Pengajian Tinggi sebagai teras untuk pembinaan pelan strategi kita yang baru. Dan antara fokus juga kita memberi penekanan kepada peningkatan rating dan ranking universiti. Sebab setakat ini UNIZA memang kita telah tibat dalam pemeringkatan di peringkat Asia melalui QS Asia Ranking, dan kita berhasrat untuk pergi lebih jauh daripada itu. Baik. Dan untuk perkara yang besar juga kita sasarkan ialah untuk kemapanan kewangan, kerana universiti sebagaimana yang kita dimaklumkan sekarang ini, kita tidak dapat menampung keseluruhan perbelanjaan melalui dana yang diberikan oleh kementerian, terus kita terpaksa menjana sendiri duit ataupun perbelanjaan bagi mengurus universiti. So itu antara beberapa yang saya boleh kongsikan. Walaupun begitu ada banyak lagi sebenarnya. Tapi kita kena jemput Prof untuk ke Lensa IPT di Wisma Berita RTM Kisah Puri Bangsa untuk kita cerita semua lagi berkenaan dengan apa yang ingin dibentangkan. Tapi kalau kita cakap pasal ranking UNIZA sekarang, saya rasa bukan terlalu rendah. Dan rasanya masih banyak lagi perkara untuk pergi ke lebih depan. Tapi saya rasa langkah untuk membuka hospital pengajar UNIZA adalah satu langkah yang tepat. Tapi persoalannya, adakah ia perlu hospital pengajar universiti ini untuk melahirkan graduan-graduan perubatan yang cemerlang? Adakah ia perlu atau tidak? Ya, satu soalan yang begitu penting, Syarul. Sebab kita melihat bahawa kita mempunyai program pengajian di peringkat perubatan, iaitu Sarjana Muda Perubatan. Dan program Sarjana Muda Perubatan ini memang memerlukan satu hospital pengajar. Dan itu adalah selaras sebagaimana yang telah diberikan oleh kementerian kepada UNIZA dengan adanya hospital pengajar yang kalau kita lalu di depan pagar UNIZA tersergam indah. Hospital pengajar kita hampir siap untuk beroperasi, dan insyaAllah kita jangkakan akan beroperasi dalam masa terdekat. Dan hospital pengajar ini menjadi sebagai satu daripada pusat untuk tujuan klinikal kepada para pelajar kita nanti. Selain daripada itu, kita juga memberi perkhidmatan kepada komuniti, Syarul. Dan kita merasakan bahawa perkhidmatan yang kita berikan kepada komuniti merupakan satu servis yang begitu penting. Kerana hospital kerajaan yang berada di Hospital Sultanah Nur Zahirah sudah mungkin tidak mampu menampung kepadatan dan keperluan kepada pesakit yang memerlukan rawatan. Dan insyaAllah kita di Kuala Nerus akan menjadikan hospital pengajar kita sebagai perkhidmatan untuk komuniti juga, insyaAllah. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Semoga apa yang hasrat itu dicapai
InsyaAllah. majunya, dengan jayanya insya-Allah. Kerana kalau kita cakap pasal hospital ni, hospital kerajaan, hospital awam pastinya sudah tidak mampu untuk menampung rakyat di sekitarnya, dan pastinya dengan wujudnya hospital pengajar UNIZA ni, hospital pengajar universiti ini pastinya dapat membantu dari segi kosnya yang setara ataupun lebih kurang dengan hospital kerajaan, tapi kualitinya premium. Kualitinya memang terbaik. InsyaAllah. Jadi apa antara yang kita boleh kongsikan kepada penonton Lensa IPT hari ini berkenaan dengan nasihat, harapan, pesanan yang Prof nak sampaikan kepada seluruh warga UNIZA, termasuklah para pelajar, staf-staf akademik dan juga pentadbiran di universiti khususnya? Saya suka untuk mengembalikan semula kepada misi dan juga visi UNIZA, iaitu kita cuba untuk mengintegrasikan antara kecemerlangan Islam dahulu dengan contemporary. Sebab itu adalah falsafah kepada UNIZA sebagai sebuah universiti. Jadi dalam keadaan itu, saya menyerulah kepada semua warga UNIZA, sama dalam kalangan staf akademik, staf pentadbiran, staf sokongan maupun para pelajar kita, untuk bersama-sama membantu, menyokong dan juga menjalankan agenda bagi membawa UNIZA ke persadaran yang lebih tinggi. InsyaAllah dengan pelibatan semua, kita akan dapat melihat hasilnya. Bukan mungkin tahun ini, tetapi insyaAllah pada tahun depan ataupun beberapa tahun akan datang, insyaAllah. Sedang berlangsungnya di UNIZA ini, diberikan sedikit ruang kepada KPT untuk menjalankan karnival Jom Masuk IPT. Mungkin ada sedikit nak promote, katanya promosikan UNIZA, Jom Masuk UNIZA pula. Macam mana? So untuk program ini, saya rasa akan merupakan satu inisiatif yang begitu baik daripada peringkat Kementerian Pengajian Tinggi, kerana ini merupakan satu peluang dan satu ruang bagi Kementerian Pengajian Tinggi dan juga pihak universiti untuk bersama-sama dengan komuniti. Dan ini juga selaras dengan keputusan SPM yang baru diumumkan, akan lebih memerlukan lagi maklumat untuk disampaikan kepada para pelajar kita di luar sana. Jadi dengan beradanya program ini di UNIZA, so saya menyerulah kepada semua para pelajar kita di luar sana untuk bersama-sama mendapatkan maklumat terperinci berkaitan dengan permohonan UPU online ataupun berkaitan dengan program-program pengajian yang bersesuaian. Bukan hanya untuk di Universiti Sultan Zainal Abidin, ialah kalau sebolehnya memang kita nak untuk pelajar-pelajar itu mengalami proses pembelajaran di UNIZA, tapi juga mungkin di universiti-universiti lain yang turut terlibat dalam pameran pada hari ini. Betul. Sedikit soalan terakhir dengan Prof. Saya nak korek sikit, apa yang menariknya dekat UNIZA ni sebenarnya? Kalau saya nak masuk, apa yang Prof boleh promote kat saya? Program pengajian ke, Saudara Syarul? Kita mempunyai 11 fakulti sebenarnya di UNIZA ni. Jadi kalau bergantung kepada minat seseorang pelajar itu, jadi kalau sesiapa yang berminat berkaitan dengan perubatan tadi, kita ada fakulti perubatan sebagai program pengajian. Dan kita juga mempunyai fakulti biosumber dan industri makanan, yang mana memerlukan kepada mereka yang meminati yang berkaitan dengan pertanian dan juga sains makanan. Dan kita juga mempunyai fakulti undang-undang dan hubungan antarabangsa. Jadi dan secara tradisinya, kita tidak lupakan, kita mempunyai fakulti pengajian Islam. Itu secara tradisinya yang kita dapat ataupun kita warisi daripada Kolej Agama Sultan Zainal Abidin. Tahun sama 80 kan? Ya, dan sudah berjalan begitu lamanya. Dan fakulti-fakulti lain seperti fakulti sains sosial gunaan, dan kita juga ada fakulti pengurusan dan perniagaan, dan fakulti reka bentuk di UNIZA, dan juga fakulti sains kesihatan. Selain itu, menyokong kepada agenda perubatan adalah fakulti farmasi. So basically fakulti-fakulti ini adalah mempunyai program-program pengajian yang tersendiri, dan saya mengalu-alukanlah kesemuanya untuk mungkin menyambung pengajian ke UNIZA daripada program-program pengajian yang ada di UNIZA. Baik, insya-Allah. Terima kasih kita ingin ucapkan kepada Profesor Dr. Fazli Adam, Naib Chancellor Universiti Sultan Zainal Abidin UNIZA, kerana sudi meluangkan masa bersama kita malam ini, dan terima kasih juga kepada Prof kerana sudi menerima kunjungan kami Lensa IPT di UNIZA, siaran selama tempoh sejam di sini. Terima kasih, kita sama-sama membantu. Apapun, kita ada lagi satu slot bersama dengan warga UNIZA juga berkenaan dengan seni dan warisan buat generasi baru. Kita kembali selepas ini dalam Lensa IPT.